live on Facebook. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Clear tak suara? Dengar tak suara? Alright. Sekejap eh. Oh, so malam ni Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so malam ni just nak buat revision. So revision. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada any question ataupun nak tanya apa-apa kan. Saya pun tak tahu nak nak topik apa ni. Market pun kejap. Tengok kejap. 96. Ini 22. 22 bulan 12. Ada 96 saham. So basically market tengah tak okay lagi. Alright. Ada any topik tak? Nak ni, nak discuss. Ataupun soalan ke? Ceria selalu. Hello, hello, hi. So, nak dia apa? Stage dengan detect base.
Okay, stage dengan detect base. Kita tengok counter yang lawa sikit. Counter apa? Tak glove lah kot senang. Okay. Okay, so first kali bila kita nak price tracking after entry when TP to avoid loss. Okay, sekejap saya jawab soalan ni dulu. Stage dengan detect base. So basically bila kita tengok saham, okay, first kali bila kita screening, contoh kita screen macam ni kan. Kita tengok satu-satu macam ni. So basically kita tengok, bila tengok saham tu kita jangan tengok terlampau dekat lah. Kita jangan tengok saham tu, maksudnya dari segi price tu kita tengok, jangan tengok macam ni. So kita tengok, kita zoom out sikit. Okay, bila kita zoom out, okay, dekat sini kita nampak lama kan dia sideways. So kat sini dia nampak, kita nampak kat sini dia sideways. So sideways ni basically banyak lah ada accumulation kan. So accumulation, tapi kita still nak kena tengok dari segi dia punya, dari segi resistance lah, resistance area. So kita nampak dekat sini, kita zoom out sikit. Kalau tak berapa clear, kita nampak kat weekly lah. Kita try buka weekly. Lepas tu bila kita nak draw horizontal resistance tu, saya suka draw dekat weekly chart. Okay, kita draw kat weekly chart. And then kita dah detect lah dia punya resistance kan. So resistance ni kita nak touch dia, dia tak semestinya paling tinggi ke paling bawah. Kita nak touch yang banyak touch lah. So kita tahu kat sini dia still stage 1. Okay, so kalau nampak dari segi price movement dia, nampak kat sini dia start break kan. Selalunya dia saham ni dia tak terus naik tau. Bila dia start break MA 200, so kat sini dia permulaan stage 2. Dekat sini. Dekat candle 21 Januari top glove. 21 Januari. So kita nampak kat sini dia ada buat kenaikan kan. Selalunya dekat area base 1 ataupun phase 1, selalunya kenaikan dia tu dia naik tapi dia slow. Dia panggil kat sini weak bull phase lah. So dekat sini kita boleh, kalau siapa yang biasa lukis channel, selalunya channel dia akan bentuk tak stick sangat. Dia akan bentuk macam ni. Dia uptrend tapi dia naik slow-slow. Okay, so bila dia dah habis phase tu, kat sini dia akan start naik. Dia akan start markup lah. This is first markup. Okay, first markup. So dekat sini favorite swing trader akan masuk kat sini lah. Dia akan masuk, dia akan buat base 2 ke 8 minggu, and then dia akan test MA20 ataupun MA10. Kadang-kadang dia buat MA50. So base ni kita kena tengok dari segi dia punya base lah. Kita kena tengok base ni pun dia ada jenis-jenis base dia. So kita nak masuk ke sini base 1, base 2. So bila dia dah base 3, base 4 ni dia akan membentuk, dia dah start. Kalau tengok price dia, dia dah start volatile kan. So kalau boleh kita nak masuk first continuous pattern lah. First continuous pattern tu dia akan shoot laju price. Lepas dia breakout tu dia akan laju price naik. So kat sini dia akan ada first markup, kenaikan. Cuba try study, nanti akan nampak. So ni dekat ni stage 1. So this overall is stage 2. And then dekat sini stage 3. So dekat sini stage 4. Stage 3 biasa dia akan sideways dekat tempat yang tinggi. Dia akan bentuk reversal pattern. So nanti akan tengok boleh. Tapi bila buat stage ataupun base counting ni, dia tak applicable dekat saham-saham yang macam spekulatif. Contoh saham-saham macam Opcom, macam CWG, PJ Bumi, counter-counter macam tu dia tak sesuai untuk buat base counting ni. Selalu counter-counter macam ni, yang buat base counting ni, counter-counter yang ada
ada good fundamental lah. Untuk base counting, kalau selalunya kalau tengok counter-counter yang spekulatif, dia akan move dia, selalunya dia akan dekat area near MA200 je. Bila jatuh tengok dia main MA200 balik. Selalunya memang macam tu lah. Kalau spekulatif dia akan main area ni. So you kena tengok aja. Saya lukis whiteboard. Okay, nampak whiteboard tak? So base ni kita nak tengok dari segi dia punya contoh. Okay, contoh ni price. Ni ada naik kan? Alah. Contoh ni price warna hitam ni. Dia naik. Lepas tu dia buat macam ni. Lepas tu biru ni MA EMA 8. Contoh lah. So ni EMA 200. EMA 20. Ni EMA 50. So selalunya base yang best dia akan serve dekat, dia tak break MA50. So kalau selalunya price lepas dia breakout base yang continuous ni, price dia akan move laju lah. Kalau contoh, kalau tak nampak contoh macam saya bagi dua contoh Okay, ni contoh base yang bila dia breakout dia tak gerak laju terus. Macam mana kita nak detect dia, kita tengok dia test MA apa. So yang ni dia test MA 200 kan. Selalunya dia akan move dia ada kenaikan tapi dia tak naik laju terus. Contoh yang macam ni, contoh. Ada dekat Emulus. So contoh base yang dia move laju, dia test, dia tak break MA 50. Selalunya dia test EMA 21 lah kat sini. So kita nak masuk area-area macam ni lah. So sekarang ni market tak apa cun, base breakout banyak yang fail. Basically sekarang lebih kepada orang trade range. So bila orang trade range ni maksudnya bila market tak okay, basically dia akan build base lah. So basically kalau tengok sekarang orang akan trade, beli kat support, jual kat resistance, beli kat support, jual kat resistance. So orang akan trade range lah. Lebih kepada short term trade. 5 ke 15%. Clear? Price tracking after entry when to TP to avoid loss. Okay, so contoh you masuk sebab setup apa? Dia kena tengok setup. So contoh NGGB. Okay, you masuk sebab breakout. Contoh you masuk sebab breakout ni. Okay, your stop loss is low of this breakout candle lah. So kalau low dia kat sini 645 kan. So letaklah 2-3 bit. 645 berapa? 635. So letak 635. So dia cut loss, dia break below this. And then you jual lah. Lepas tu kalau you draw trend line, macam mana nak masuk betul-betul ni kan. So janganlah betul-betul dekat line ni, faham tak? Kalau tak dapat, maksudnya ambil lah buatlah ranging 3 to 4% ke. Maksudnya range untuk buffer you chase price, faham tak? Sebab breakout ni dia laju kan, bila volume masuk, price laju kan kat market depth tu. So bagi buffer lah 3 to 4%. Okay, and then you tengok macam mana dia punya stop loss. Stop loss dia, macam mana you nak trail. Okay, kalau dia dah naik dalam, contoh ni berapa persen naik. Contoh beli kat sini. Naik dah dalam 17%. Contoh. And then you punya stop loss level, average loss you kena tahu lah buat apa?
buat apa nama? Post analysis dalam contoh dapat tahu 4%, 5%. So sekarang 70%. Okay, bila dah 70% basically dah 3-to-1 risk reward ratio kan. So dah boleh sell lah. Sell 20 ke 50%, 20 to 50%. And then another stop loss. Okay, so tadi masuk sebab apa? Masuk candle ni kan, breakout. So kalau tengok sekarang, price dah pergi ke EMA 20. Okay, price pergi ke EMA 20. Tengok moving average tu, dia cash balik tak break even point. Faham tak? Macam mana nak cakap? Kita tengok moving average kita, dia cash balik. Contoh kita beli kat sini. Kita tengok moving average apa yang cash. Contoh EMA 20. Okay, so nampak kat sini dia punya movement dia lebih kepada EMA 20 lah. So kita hold. Okay, kita hold. And then kalau kita nampak kat sini dia punya kenaikan dia lagi laju. That's why saya cakap continuous pattern. Bila breakout continuous pattern, first continuous pattern selalunya dia move laju kan. So kalau kita nampak dekat sini, the reason untuk kita sell dekat sini lah. Dia break EMA 8 ni. Dia closing below ni, kita sell lah. Bila kita sell memang kita tak target top. Kita sell, kita tak target top. Memang very impossible lah nak target top. So kena tengok reaction dia. So sekarang lebih kepada bukan masa lah nak hold macam ni. So sekarang lebih kepada you dapat contoh average loss you 4%, you dapat 8%, double, sell je. You just sell je. Sekarang banyak kalau tengok banyak breakout dia ni balik lah. Dia tak natural lah. Natural reaction ni maksudnya pullback dia bila dia breakout. Dekat MA21 ni dia bounce balik tau. Tapi dekat sini dia break. Dia break terus. Kalau nak guna MA20 pun boleh. Bila break. Tapi kena tengok dia macam mana nak cakap. Dia kena tengok face. Nanti kalau lama-lama you study chart, nanti you akan nampak face ni. So kalau starting ni saya rasa better guna ni lah. Better guna EMA21 lah. EMA10 ni dia lebih kepada bila price dah gerak laju. Okay, lepas tu trail lah. Kita trail dengan ada a few contoh ni kalau kita beli breakout ni stop loss kita kat sini lah. Lepas tu dia dah naik, kita trail guna moving average lah. So kat sini kalau kita guna moving average, kita beli hari sini kan. So dapat dalam 8% lah. Kalau you tak sure, you guna percentage. You tahu. And then double or triple is already good lah. Tapi kalau contoh dia punya weekly chart memang macam suggestion ni biasa-biasa lah weekly chart dia. Tapi kalau contoh macam counter-counter yang macam weekly chart dia memang lawa, kalau boleh you betul-betul hold sampai ni lah, reversal signal. Reversal pattern. Reversal pattern double top. Macam tu lah. Tapi lagi bagus I think guna EMA21 lah. Dia cut loss and then dia break and then you cut terus. Kalau rasa tak biasa boleh sell half lah. Sell half. Sell half tu bagus juga nak protect emosi. Sekarang memang not a good time lah untuk hold. Banyak datang break even balik. Lambat lepas tu loss balik kan. Saya pun HPMT pun loss juga baru ni. HPMT. Saya beli break ni. Sekejap. Saya beli break ni. Kat sini dia dah naik. Cut loss. Saya cut loss kat sini. 665.
So it's about managing risk lah. Benda trading ni memang macam tu lah. Tak jadi kat loss lah. So saya loss lah kat sini 4% kot, 5%. So yang penting kita loss small and then kita win big lah. So sekarang saya tak pegang any position. HPMT ni kat loss. Sama je. Saya pun banyak kat loss. HPMT kat loss. So hari tu PJ Bumi saya ada trade lah. PJ Bumi saya trade, saya beli range. Saya beli dekat sini 340 kot. 345. So saya jual kat sini. Saya beli range lah. Saya beli dekat area support. Kat MA20 ni. MA200. So kebanyakannya time market ni banyak trade-trade yang jenis range ataupun breakout, cheap breakout. Jadi lah. Yang breakout dia tak obvious sangat. Jadi lah. Macam Scomnet. Okay, Scomnet. So kalau you tengok kat sini, dia ada, sini dia punya resistance. So dia breakout range. Dia breakout sebelum true breakout dia. Dia breakout micro resistance dia. So kebanyakan banyak setup jadi sekarang macam ni lah. Ataupun pullbacks. YBS tu tengok benda yang sama. Setiap kali touch MA20 naik balik. Touch MA20 naik balik. Naik balik. So banyak trade macam ni lah. So kena pandai lah. Kena pandai baca market. So kalau tengok you trade breakout sekali dua kali tak jadi, try trade benda lain pula. Saya try trade range pula. So kena fleksibel lah. Sama lah. HPMT. I think kalau HPMT tu market okay menjadi tu. Cuma tu base breakout. Elsoft pun I think cantik ke Elsoft. So market tak apa okay kan. So kita nak cari base yang macam ni lah. Dia boleh hold MA50 macam ni kan. So very nice lah ni. So ada a few yang tanya saya, dia beli dekat area MA50 ni and then dia sell before resistance ni boleh lah. So basically sekarang lebih kepada, sekarang more to trade yang macam buy ni MA, sell before resistance. Banyak macam tu lah. Market memang tak ada momentum. So sekarang tengok, tapi kalau dia macam mana, masa bulan 6, masa kat sini tau, market drop ke tau. Tapi masa ni banyak setup. Kalau masa tengok bulan Jun ni, walaupun market drop time ni kan, time Jun ni, tapi masa tu banyak setup tau. Counter, big, Watai, High Tech, Genetech. Masa tu banyak setup. Walaupun market drop, tapi banyak setup. Sekarang ni macam tak ada setup tau. Tak tahu lah. Saya rasa macam tak ada yang betul-betul obvious lah. Obvious, really nice setup tu tak ada lah. Tapi tengok, and then bila saya join group day trading apa semua macam, baru faham lah. So basically day trading lah, geng-geng day trader yang akan build this base lah. So swing trading is about waiting. Kalau you nak trade, boleh lah you nak trade. Tapi kena jual cepat lah. Jual lambat, break even balik. So lebih kepada, tapi bukan market Malaysia je. US pun tak banyak setup juga sebenarnya. Kalau tengok market US, kalau screen stage 2, basically less than 20% yang stage 2. So market US pun sebenarnya tengah drop juga lah. Dia macam tak ada setup, tak sure lah kenapa. So kena tunggu lah kot. Tengok lah Januari, Februari.
Tapi kalau nak day trade, saya no comment lah sebab saya memang tak day trade. Contoh if nak beli counter yang ikut setup kita, breakout base perlu ke tunggu candle close dulu, baru buy waktu pre-close. Market sebab tengok candle close. Oh, boleh je beli waktu market open. Boleh je beli market open. Tak perlu tunggu close. So kalau okay, kalau breakout ni macam mana nak cakap? Ibarat kan breakout ni, okay, kau ada kau ada awet seorang. So kalau tak jadi, dia bagi tahu terus. Saya tak nak lah kat awak ni. Tapi kalau you beli in the base, dah lama, dah couple lama-lama, tiba-tiba tak jadi. Macam tu lah konsep dia. So breakout ni, kelebihan dia, kalau tak jadi tu kita tahu terus. So kalau tak jadi, cut loss lah. So kalau kita beli, saya banyak kali beli market open ataupun beli stop buy. Saya tak tunggu close. Ataupun kalau you nak progressive, dia panggil progressive exposure kan, ataupun you nak masuk sikit-sikit. Contoh, okay, kat sini bid ni. Contoh dekat sini kita beli kan. Okay, kita beli kat sini candle ni Okay, lepas tu dia dah breakout. Kita tengok 5 minutes ataupun 1 hour. Okay, so dekat sini kita boleh beli dekat intraday high dia. Faham tak? Ni pukul 9 ni kan. Kita boleh beli kat sini. Dia breakout je kita boleh beli. Tak jadi terus cut loss je. Walaupun dia punya failure rate tinggi, tapi stop loss kita tak jauh. Instead of you beli tunggu closing lah. Contoh you beli tunggu closing. Kat sini dah berapa persen lah. Berapa? 32%. So bagi range lah. Maximum from this base 10% lah. Saya selalu maksimum kat sini saya letak 3 to 5%. So saya akan beli area contoh lah. Dia tak rigid lah, kena tengok keadaan. Maksimum 10% lah. So tak boleh juga nak tunggu close. Takut dia bagi candle macam ni. Ataupun you jenis masuk sikit dekat open. Okay, dia ada you masuk 3 kali. Masuk dekat open, and then you masuk dekat higher price, and then you masuk near closing. So you masuk 3 kali lah. So you have to be creative lah. Faham tak? So once dia break tu sebenarnya dah boleh beli. Ataupun another method, ada juga orang tunggu, ada juga yang jenis tunggu few days. Dah break. Yang ni dia ada pro and cons dia lah. Kelebihan dia kita confirm lah yang dia dah breakout. Tapi kita takut first candle dia tu dia push terus. So why not you, kalau you tak sure, you just masuk. Mungkin kalau position sizing 20%, maybe you boleh masuk 10%, 5%, 5%, 10, 5, 5. Faham tak? So just ni lah. 5 ke 10% lah. Yes. Nak tunggu pullback, kena tengok dari segi dia punya face lah. Selalunya saya masuk, kalau dia kena tengok base. Faham tak? Contoh kan, contoh big base yang dia test MA200. Okay, kalau counter macam ni, you kena aware dia big base. So, move dia mungkin akan lama. Move dia akan lama. So, benda yang ni kita boleh, dia dah breakout, kita boleh tunggu pullback. Tapi kalau dia dah dekat base ataupun continuous pattern yang dekat atas, dia dekat dah second base, third base. So basically bila break je kena beli terus. Ataupun you nak anticipate pun boleh juga. Sebab selalunya small base ni dia bila dia break terus dia gerak lah. So kena tengok base dari segi base to test moving average apa juga. Faham tak?
Better tunggu pullback ni kena tengok dia punya reaction lah. Sama ada dia test first. Contoh kat sini dia lepas dia pergi, kita nampak another line yang boleh kita lukis kat sini kan. Dia ada test EMA8 ni. So kita boleh tengok first pullback dia dekat sini lah untuk beli. Tapi kalau boleh masuk first, second, third lah. Jangan terlampau lambat sangat. Ataupun first week candle, first week lepas dia breakout. Jangan terlampau jauh sangat daripada base lah. That's why bila screening tu kita nak detect base supaya kita ada masa nak standby. Kita lukis dulu kan. So kita ada masa nak standby. Clear? So basically bila kita screen, kita find untuk mencari base lah. Supaya kita ada masa nak standby. So kita bukan beli breakout je, kita tak tahu, tak ada trading plan apa semua, terus beli kan. So tak nak macam tu lah. So basically kita nak dapat first candle tu lah. First. Nanti lama-lama selalu trade breakout nanti akan dapat rentak lah dia punya ni. Dulu saya tak biasa kat trade breakout. Selalu beli dekat area moving average kan. Tapi lama-lama nanti bila dah trade breakout tu sedap lah. Breakout ni memang sedap lah. dah selalu trade breakout. Bila trade counter yang dekat pullback ni rasa tak best pula. So I think base breakout is the best lah. Base breakout yang test at least MA50 continuous pattern kan. Itu paling best lah. Contoh counter apa dia? Yang nak buat sikit. Contoh macam Chinhi ni. Kita nak base yang macam ni lah. Yang dia ada macam area type pivot macam ni kan. Dia test sebelum breakout tu dia test, dia respect MA20. So kat sini pun dia respect MA50. So just belilah. Kalau you nak tunggu pullback, macam sayang lah kan kat sini. So basically kalau dapat first candle ni best lah. That's why bila kita detect base, kita ada masa nak standby. So kita boleh letak alert terus kat sini. Once dia cross, terus kita buy lah. Just buy whatever price. Maksudnya whatever price tu maksudnya tak payahlah nak tunggu apa best buy ke. Selalu saya beli je dekat best sell tu. Sebab bila you swing, you jangan trade macam day trade. Kalau day trade, dia memang kena timing dia punya entry. Sebab risk dia very tight. Margin of mistake dia memang very very small kan. So kalau kita swing trade ni, margin of error kita tinggi sikit. So kalau kita tak berapa sharp pun sebenarnya okay je. As long as you trade as close as possible to the base lah. So atas masing-masing lah. Saya personally saya tak suka sangat trade range. Saya lagi suka trade base. Macam ni continuation lah. Continuation ni kita tahu dia ada kenaikan kat sini. Kat sini dia dah naik berapa persen lah. Dia dah naik around 175%. Lepas tu dia ada buat base. So macam mana kita nak cari counter-counter macam ni? Basically kita tengok, kita buat column. Alright, kita buat column. Kita ni lah. Kita tambah dekat sini kan. Tambah kat sini 3 month performance, 6 month,
monthly performance, weekly, yearly ni. So selalunya kalau mid-term base, tengok dekat 3 month performance. 3 months performance. So counter-counter macam ni, kita tengok ada tak dia buat base. So ni kita tahu counter-counter yang ada banyak naik lah. Faham tak? Saya baca dekat pula. So saya baca dekat mana? Ni breakouts. So you boleh tengok blok ni. Scan for 1 to 2%, stock that are up over this 3 time frame. 1 month, 3 months, 6 months. So 1 to 2% maksudnya kalau bursa dalam 1000, dalam 20 counter lah. 20 counter ke atas. Faham tak? Sort by 3 month performance. Tengok monthly performance. So kita tahu dekat situlah the fast leading stocks. And then kita detect lah dia punya base, ada pullback ke. Macam ni itu saya bagi dalam group kan. Ada pullback dekat sini. So kita nampak price dia dah start. Kalau kita nak beli pullback, kita jangan beli on the way terus jatuh candle besar-besar macam ni. Kita cari candle kecil-kecil macam ni. So nampak kat sini dia dah start tight kan. So kita nak cari dia dah start sideways, dia tak macam ni dia tengah jatuh kan. So kita cari dia tengah sideways. So kat sini kita nampak dia punya tight range. Kat sini pun dia ada bullish candlestick, ada bentuk hammer. So kat sini nampak dia ada dia breakout EMA 21 and then dia retest balik. First candle 7 Disember ni first pullback dia. Candle kecil ni. So kita nak masuk dekat area dia candle kecil ni lah. Ataupun kita nak masuk candle after that yang ada big volume ni. Candle momentum candle. So sekarang banyak pullback lah. Banyak pullback setup. Kalau yang dah terlepas dekat sini lah, at least kita tahu dekat mana nak cut kan. Daripada kita blindly masuk dekat area sini tengah on the way nak jatuh ni. So basically bila beli pullback, kita tengok area-area yang dia dah start sideways lah. Macam mana kita nak jumpa counter-counter macam ni? Kita kena sort by ni lah. Monthly, 3 months, 6 months ni. So kita akan jumpa lah. That's why kalau perasan banyak YBS lah asyik gerak. YBS, EPMB, Chinhin, Ajia, tengok nama-nama sama kan. So kita tahu kat situ di tengah momentum lah. Dominan lah, boleh tengok dominan ni. Tapi untuk base, I think PJ Bumi boleh monitor PJ Bumi. Dekat weekly dia ada test MA50. Nampak kat sini dia ada rejection, candle rejection. Cuma tak tahu lah bila dia breakout. So macam ni saya tunggu break lah sebab dia big base kan. Tapi selalunya kalau speculative counters, dia punya perangai dia memang dia akan dia tak applicable. Maksud saya macam kalau counter biasa-biasa, selalunya dia macam ni tau. Okay, contoh counter biasa kan. Dia ada naik sini, kat sini dia buat base kan. Dia buat first base. Kat sini dia test, contoh dia test MA200. Spekulatif selalunya dia akan main dekat area MA200 je. Dia tak ada yang macam dia naik, lepas tu dia buat continuous pattern, selalunya dia akan main dekat area MA200 je. Kalau you tak sure, you tak percaya, you boleh tengok counter-counter spekulatif lah, macam Opcom yang jenis naik laju tau. So selalunya dia akan main dekat area 200 ni. Dia naik sekali, lepas tu dah habis. Kalau tengok Theta, Theta dia main dekat MA200, dia buat base dekat MA200, dia breakout, lepas tu tak ada dah habis lah.
Dia sekali naik tu. So counter yang macam ni dia tak sesuai lah. Kita nak buat base counting, kita nak tengok dia punya continuous pattern tak sesuai. Selalunya dia move dia macam ni. So kalau macam PJ Bumi ni I think boleh tengok lah untuk base breakout. Ni continuation pattern lah. Continuation pattern yang best sebenarnya. Nadi Berhad. Nadi Berhad. Nadi Berhad. Dia ada pullback ke RBS. Kalau nak beli area sini kena sabar sikit lah. Kalau nak tunggu dia break range ni. Dia tunggu break range ni. Kalau nak hold lama boleh juga nak beli terus. Tengok dia still maintain RBS. Kat sini pun dia well supported dekat MA50. Boleh tengok lah Nadi Berhad. Counter baru. Cuma candle formation dia slow sikit lah kot. Tengok dari segi candle formation dia. 5 minute dia pun tak liquid sangat lah. Market memang very slow lah sekarang. Korang trade okey tak? Ke banyak day trade dah? Saya memang tak day trade lah. Tak reti day trade. Asyik terciduk lah. Duduk tepi pun okey je. Duit pun tak hilang. So perasan tengok banyak breakout ni lah. Breakout range dengan pullback banyak jadi. Base breakout memang tak jadi. Gatal nak tekan buy tapi takut. Beli satu lot dia. CWG ada lepas tu bila dekat MA50 ni tengok ada candle doji macam ni boleh tengok lah. So sekarang banyak jenis trade yang range lah. So you kena aware kat sini resistance. Counter yang banyak resistance macam ni kan. Kat sini ada resistance. So banyak counter yang beli kat support and then jual. Tapi sekarang tengok macam banyak IPO lah. IPO gerak kan. Attach ke apa semalam. So attach. And then kalau IPO, contoh-contoh IPO yang dia tak violate dia punya low IPO ni, so boleh tengok lah konten-konten macam ni. Tunggu dia buat base. Tengok kalau dia tak violate, selalunya mostly big winners counter dia IPO dia jadi macam ni lah. Dia tak test low of first day IPO dia. Contoh macam IPO yang biasa kan. And then macam ni pun dia tak 16% dia tak banyak sangat correction. Contoh macam ni selalunya tak, dia bukan selalunya company yang bagus dia tak buat macam ni lah. Macam attach tu ada possibility a good company lah.
without tengok fundamental dari segi price movement pun sebenarnya boleh tahu dia punya company tu doing good or not. So macam CTOS ni dia tak pernah violate dia punya low of first day IPO dia kan. So selalunya good company macam ni lah perangai dia. Yang ni saya tak ingat saya baca kat mana. Ramzul. Nampak dia respect. Nescon. So counter macam ni dia mostly not a good counters lah. Volcano ni. Swift. Swift pun jatuh. I think attach tu boleh tengok lah. Dia pun EMS kan. Sama sectors dengan apa? Times. So boleh tengok lah. EMS. Pluralist Technologies. Lepas tu position sizing. Position sizing penting. Kita nak control risk. Position sizing penting lah. So basically maximum 20 to 25% tu sweet spot lah. 20 to 25%. Pecah 4, pecah 5 tu nice lah. Kalau modal kecil, modal bawah 10k, pecah 2, okay lah. Pecah 2. Kalau kita pecah banyak sangat pun tak bagus juga. Kalau kita pecah banyak sangat, kita kena buat banyak trade untuk achieve our monthly target. So basically 20 to 25% tu optimal position sizing lah. Alright, ada any question tak? So contoh macam Evergreen. So Evergreen ni nampak, kita nampak kat sini dia buat, dia test MA200 kan. So basic selalunya first ni dia takkan naik banyak lagi. Dia contohlah dia break kan. Selalunya dekat sini dia tolong buat kaki dekat base tu. So contoh dia ada kat sini. Kat sini dia buat continuous. Lepas tu dekat sini kita nampak contohlah. Kat sini price ni dah start macam ni kan. Boleh bayang tak? Rasa boleh bayang kot. Mana dah tadi? Ya Allah. So kalau EMA50 kat sini dia start macam ni kan. Price tu dah start dia test. Selalunya yang dekat sini yang best. Faham tak? Selalunya yang ni dia tak naik banyak sangat. Ada a few lah dia naik banyak. Contoh macam Genetech tu untuk kaki base tu dia buat banyak kan, naik banyak. Contoh Genetech. Kat sini dia naik banyak kak. 174%. Tapi lepas dia break second base ataupun continuous pattern ni, lepas tu dia punya low dia buat sini, dia buat higher low. Low dia nampak dia menaik. So kat sini yang dia buat rapid move. Faham tak? Evergreen first. Nak tahu example setup Evergreen tadi lah. So Evergreen ni selalunya, contohlah you nak masuk kan. Let's say lah market dah okay kan. Lepas tu dia break. Okay, so contoh you beli.
Dia takkan pergi terus tau. Dia takkan naik laju. So mungkin kalau you dapat dalam 15%, 20%, so dah boleh sell dulu. Tunggu dia buat continuous pattern. So the continuous pattern second tu yang best. So basically dia akan macam ni lah. So contoh dia naik kan. Dia naik. Dia buat. Contoh dia buat base 1. Okay, dia break. Lepas tu kat sini yang kaki base tu ni selalunya dia kadang-kadang dia naik banyak lah. Macam Genetec dia naik banyak. Tapi kadang-kadang macam NGGB dia naik 15% macam tu lah. So dia buat continuous. Lepas tu dekat sini dia respect MA50 ataupun dia kalau lagi nice MA20 dia macam ni. Dia serve dekat MA20 macam ni. Lepas tu dia break. Lepas tu dia break kat sini. Dia break kat sini selalunya yang move yang ni dia laju. You boleh trail guna MA10. Faham tak? Selalunya lah dia laju kat sini. Kat sini dia slow lagi. Dia baru keluar daripada correction, big correction. Kat sini baru dia first up. Maksudnya dia first markup lah. Faham tak? Boleh bayang tak? Contoh macam NGB ni. So kat sini kita nampak dia tak respect MA50 kan. So kita boleh, dia sebenarnya base counting ni dia lagi sepatutnya dia kira sini. Tapi saya nak senang macam dia nampak je dia tak respect macam ni, saya kira ni 1 lah. Senang cerita lah. Kadang-kadang sebab nak cepat kan. So saya dah kurang guna lah. Tapi saya tengok kebanyakannya price movement dia macam ni. Dia dah naik. So dia break kat sini. First kenaikan dia ni tak banyak. First kenaikan dia ni tak banyak. Dia buat kaki untuk first continuous pattern. So our goal is kita nak trade first continuous pattern ataupun second. Sebab dekat sini price naik laju tau. Kalau boleh kita nak naik, kita nak ambil first lah. First continuous pattern. Kita tengok chart. Tak nampak? Oh sorry. Tak nampak eh? Tadi yang GGB tak nampak? Sorry. NGGB. Okay, so contoh kan. Okay, kalau ikutkan base counting, dia rumit sikit lah sebenarnya. Dia kena kita tengok weekly, lepas tu kita draw apa? Resistance. Lepas tu dia macam bagi saya leceh lah, leceh. Dia macam lambat. So saya dah try simplifykan sikit. Okay, contoh kita nampak sini ada base. Okay, kat sini nampak kan NGGB kan? Okay, kat sini kita nampak ada base. Alright. Sini kita boleh lukis. Base ni basically pattern lah, chart pattern. And then dia bergerak sideways. Okay, sideways. Okay, kat sini kita nampak ada pattern. Okay, pattern. Okay. Kalau kita perasan dekat sini dia tak respect MA50. And then dia punya dari segi dia punya lama dia ataupun kalau you malas nak kira berapa lama, selalunya sini April ke September. So April 5 bulan lah, 5 bulan. So kita nak masuk, okay, dia buat first kenaikan, you boleh jual dulu. Contoh you beli kat sini. And then you boleh sell dulu. Our goal adalah kita nak masuk first continuous pattern yang dia buat intermediate base, midterm base.
Maksudnya 2 ke 8 minggu, 2 bulan base macam tu. 2 bulan, 3 bulan lah. Atau 2 minggu ke 2 bulan, 3 bulan lah. 2 minggu ke macam tu je. 2 weeks to 8 weeks, 10 weeks. And then kalau dia boleh surf, dia dah naik, lepas tu dia surf dekat MA20 macam ni. So selalunya price yang naik laju, sebelum dia stage 3 dia akan jadi macam ni. That's why Mark Manivy ni dia trade continuous pattern. Sebab dia nak cash phase yang price naik laju ni. Dalam beberapa hari dia naik laju, faham tak? Dekat sini dia, kalau you perasan lah, kalau you tengok yang ada saya share video Manivy punya trade 1997, kalau you perasan, dia punya trade, dia banyak trade continuous pattern. Even Dan Zenger pun kalau you buka chartpattern.com, you buka chartpattern.com kat sini. Okay, you buka prior big winners. Dekat sini study lah, banyak gila counter ni. So sama je market US, market Malaysia sama je sebenarnya. So basically dia memang dia ambil continuous pattern lah. Faham tak? Yang dia boleh respect 50. Contoh Neo. So kat sini kita nampak dia test MA200, dia dah buat kenaikan and then dia surf. Dia surf MA20 macam ni. So time dekat sini yang price naik laju. Dia ada phase dia lah kalau you perasan lah. Dia naik slow-slow. First markup. Dia buat base. Naik laju. Nanti you try study. Any chart akan nampak benda ni. Tapi benda ni tak applicable dekat spekulatif. Spekulatif kalau dia break dekat MA200 ni, contohlah spekulatif counters kan. Dia break kat sini. Dia akan main dekat area MA200 je. So dia break kat sini, selalunya dia akan terus gerak. Dah habis move dia. Selalu macam tu lah. So you kena study banyak chart. So macam contoh sekarang Elsoft lah yang saya nampak. That's why macam itulah sebab market tak okay lah kot. So ni contoh Elsoft lah. Dia ada kenaikan and then dia surf dekat at least area MA50. Kalau dia dapat MA20 lagi nice lah. So kat sini kita nampak dia test. Kat sini dia ada kenaikan. Lepas tu dia buat continuous pattern. So saya suka macam ni lah. Setup yang macam ni. E-Force. 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 Cuma E-Force ni yang dia tak nice sebab tak adalah tak nice kalau jadi-jadi kan. Cuma kalau boleh kita nak continuous pattern tu above resistance level dia, faham tak? Kalau benda ni, base ni dia duduk atas resistance ni, cantik. Dia duduk. Contoh dia kat sini. Yang ni lagi nice. Faham tak? So kalau you nak draw macam ni pun boleh. Boleh juga. Yang ni I think macam Opcom kot. Macam Opcom ataupun macam counter apa lah. Setup macam ni. Sekejap. Counter apa ni? Salut Dia continuous pattern dekat area ni.
dekat MA200 outcome kot. So boleh tengok juga EFOS tu. Ni continuous pattern dekat area MA200. So macam saya kat dia lah. Kalau speculative counter dia akan masuk speculative ni, dia jenis push laju macam ni kan. Kalau kita tengok dia punya weekly pun dia jenis naik turun, dia tak nice sangat. Maksudnya dia naik tu laju. So speculative ni pun kita kena ambil, kita kena take advantage lah. So EFOS tu boleh tengok. Dia akan main dekat area MA200. Itu perangai counter yang naik laju ni, yang boleh bagi sebatang sehari limit up. So counter macam ni dia suka main dekat area MA200. Pasal tak? Dia suka main dekat area sini. Dia tak buat base kat atas. Dia buat continuous pattern dia dekat area MA200. Kalau perasan. Try tengok scroll belakang. Macam mana move dia ni. Kat sini ada lah. Kita nak macam ni. Dia ada kenaikan. Kalau macam ni nice. Dia ada kenaikan. Lepas tu dia buat continuous. Dia respect MA50. Nampak? Dia naik tu sedap oh. Dalam masa sekejap dia boleh naik banyak. So you try study counter-counter. Everglock. So EFOS boleh tengok kalau dia break this. Everglock tak nice lagi tak tahu lah. Tengok macam tak okey lagi. Dia sideway lagi lah Everglock. Kita boleh draw kat sini. Dia ranging lagi. Dia test kat sini, test kat sini, test kat sini. Dia still dalam range. Counter yang still dalam range. RG Tech. So RG Tech kat sini dia buat first kenaikan kan. So I think lah, saya rasa RG Tech ni dia nak buat ni lah. Dia nak buat continuous pattern. Nampak? Dia respect MA50. So boleh tengok RG Tech ni. Mungkin kalau ada a few test lagi, boleh tengok RG Tech ni. Lepas tu tengok dia break. Sebab kadang-kadang contoh macam YBS kan. Kat sini dia macam-macam. Dia macam-macam pula. Dia kononnya nak buat continuous pattern. Kat sini kita draw. Kita boleh draw kan. Lepas tu dia break. Dia test balik MA200. So that kalau nak beli tunggu break lah. Kita beli bukan nak target price beli paling bawah. Kita nak beli dekat high percentage untuk jadi lah. So RG Tech tu boleh tengok lah. RG Tech. Airsoft siapa tadi? Nazmi bagi tahu. Airsoft ni consider forming first continuation pattern. Boleh consider lah. So sepatutnya kalau market okey sebenarnya boleh pergi Airsoft lah. So sekarang lebih kepada short term punya trade lah. Short term punya trade. YBS. Test MA20 naik balik. Test naik balik. Naik pun tak lama. So kat sini dia ada, lepas tu bila gap, kita tengok dia ada pullback tak kepada short term moving average. Lepas tu kat sini pun kita boleh draw dia punya RBS. Kat sini kita boleh draw dia punya RBS. So kat sini dia ada test. Kita nak cari
yang banyak ada test. So kat sini dia area lah, area of support. So bila gap, tengok lah ada short term moving pullback ke short term moving average. Contoh macam apa BP plus. So dia gap. Kat sini pun dia ada pullback to short term moving average. Yang tak pullback harbor dengan apa? Dengan FPI. So selalunya kebanyakannya dia pullback lah. Ini contoh yang tak ada pullback. Dia gap terus. FPI pun sama. Gap terus pergi. Tapi kebanyakannya dia pullback lah. YBS all time high. All time high dia berapa? 0.78. Kat sini all time high dia. So kalau nak trade, kalau okey untuk, kalau ikutkan sinilah dia punya resistance dia. So kat sini dia dah first pullback, second, third. So ni pullback yang keempat lah. Lagi nice kalau kita dapat masuk pullback pertama, kedua. So tu nice. Pullback pertama atau kedua. Ataupun kalau nak take risk, kita masuk sebab ni. Ini kalau dia break MA20, kita cut loss. So kalau nak nice, first ataupun second pullback. Contoh macam Chin Hin kan. Chin Hin, lepas dia naik, so this is the first pullback. First pullback to EMA21. Nilex. All time high dia berapa ni? Okay. 52 high 1.43. So dekat sini lah. So kita ambil kat sini dia punya resistance. Kita ambil yang banyak touch. So kalau dia nak beli kat sini, dia setengah range lah. So kat sini dia tengah range. So kena aware lah kat sini kalau nak ambil. Contohlah nak beli sebab pullback, sebab moving average kan. So kena aware resistance ni 5%. Maksudnya ni range trade lah. You sell, buy at moving average, sell before resistance. Ataupun nak tunggu break pun boleh. So kat sini pun dia ada base. Kita nampak kita ada draw dia punya base. This is first pullback, second pullback. So first and second. Kat sini third pullback. So kalau Mark Minivini dia cakap dia akan jual dekat, dia akan sell on strength dekat after 2 natural reaction. So basically area dia sell kat sini lah. 2 ke 3. So kita nak masuk, kalau boleh kita nak masuk first ataupun second pullback. Kalau kita tak sempat beli base breakout, kita nak masuk dekat first ataupun second pullback. Okay tak? Clear tak Nilex? So basically Nilex ni dia ada resistance lah. You kena aware. So kalau nak take risk, area sini lah. Mungkin 4%, 5% sell lah. So boleh je ada. Kalau yang nak still nak trade kan,
kena aware lah resistance tu. Yang nak trade range. Trade range tu maksudnya kita ranging, kita buy kat support, sell kat resistance. Buy kat support, sell kat resistance. Lepas tu dia jadi base. Dia pun jadi base. Lepas tu market dah okay. Kat sini jadi base, market dah okay. Geng-geng swing trading yang base breakout masuk. So jadilah naik lagi. Orang pun beli lagi, beli lagi, beli lagi. Lepas tu take profit. Jadi base balik. Jadi base balik. Short term trading pun buy, sell, buy, sell, buy, sell. Dia orang akan basically day trading lah yang akan buat market liquid kan. So thank you lah untuk dia orang. So basically dia orang yang buat base. So kita nak masuk dekat area sini, area sini. Kita nak masuk dekat area sini lah. Ataupun kalau nak beli kat range, kita beli dekat area support near moving average, sell before resistance. Macam chain ini dia kan. So kita tengok tadi. So dia dah naik macam ni. So kita aware lah kat sini dia punya resistance. Kat sini kita aware dia punya resistance. Contoh. So kat sini dia dah ada double test ni. Kita bawa kat sini lah. Yang banyak test kan. Kita nak tengok yang banyak test. So kat sini kita nampak dekat area moving average. Okay. Ni contoh range lah. Maksudnya kita beli dekat moving average. Kat sini kita nampak ada resistance. Kita beli dekat moving average. Okay. Kita target. Berapa persen? Daripada moving average ni aku nak sell berapa persen dapat? 23% something. So, and then dia break. So tengok keadaan lah. Kadang-kadang dia jatuh balik. So tengok keadaan lah. Tapi yang bestnya beli kat moving average ni dia punya risk reward ratio lagi best lah. Kalau tengok stop loss pun dekat sini dia punya low area sini kan. Low dia dekat sini. So kalau beli dekat area sini berapa persen? 2%. You punya reward 28%. So berapa kali ganda lah tu? Lebih 10 kali ganda kan. So it's a good trade lah. So banyak cara lah basically. You nak beli dekat moving average pun boleh juga. Tapi pastikan counter tu counter yang buat big move lah. Maksudnya counter yang strong. So macam mana nak cari counter strong? Macam tadi lah saya sort by monthly, 3 months, 6 months. So Chin Hin tengok yang atas-atas lah. 3 month performance dia 80%. So try ada banyakkan lah. Dia daripada trading setup ni derive daripada pullback dan juga breakouts. So you nak beli near moving average, sell before resistance pun boleh. Nak beli base breakout pun boleh. Alright. Ada soalan lagi tak? 10 kalau tak ada 10:16 kita boleh stop kot. Kalau tak ada soalan. Okay tak? Clear tak? A few knowledge lah. And then boleh baca lah blog kulamagi.com ni. Lepas tu Dan Zenger ni study private winners ni. Saya banyak agak study. Saya tengok satu-satu. Tengok cara dia masuk. Dia hold duration berapa percentage. So after this saya tengah siapkan website. So nanti saya akan susun lah. Susun semua
video-video tu nanti, and then ada blog. Lepas tu nanti semua saya letak kat situ lah, dekat website. So after this yang dah join kelas, saya akan bagi list untuk email. So nanti boleh login terus lah. Tengah edit video dengan settlekan website. Alright guys. Clear eh? Ada soalan apa-apa boleh tanya. Nanti ada apa-apa soalan boleh tanya. So I think that's all for today. Thank you so much yang join. Ada 29 orang. So nanti ada live ni dekat Facebook. So boleh tengok balik lah recording. Alright. Thank you. Assalamualaikum.